Hello, Assalamualaikum semua. Okey, eksklusif at Profiman yang ke-57. Okey, kali ni kita bersama dengan Persatuan Pengarah Filem. Okey, nak kenalkan, kita kenalkan diri. Masa kita kenalkan dari sebelah kiri saya. Okey, siapakah gerangan? Cik Wak. Saya Dolah. Okey. Dolah Songkok. Okey, Datuk Zul. Cuba Datuk Zulkifli M. Osman. Saya pemangku Presiden FDM, Persatuan Pengarah Filem Malaysia. Dan sebelah saya Ahmad Hashim, Ketua Biro Kesejahteraan dan Sosial FDM. Pendek kata, dulu kita panggil Ketua Biro Kebajikan lah. Menjaga kebajikan hal ehwal para pengarah di FDM. Panjang kata, pendek kata. Okey, Tok. Okey. Okey, tentang orang kata situasi FDM sekarang macam mana? Oh, panas. Panas. Okey. Macam ni satu ketika memang kita dah mendapat berita lah tentang ada isu sikit dalam FDM. Jadi isunya adalah tentang pembatalan Persatuan Pengarah Filem Malaysia. Tapi walau macam mana pun dia bukan totally batal. Jangan silap. Pasal dia ada proses-proses tertentu di mana melibatkan KDN kan. Jadi kita dalam proses rayuan dan alhamdulillah nampaklah peningkatan dan ada jalan positif lah untuk dikembalikan lah daripada untuk menyelesaikan masalah ni lah. Okey, kiranya insya-Allah lepas ni nama Persatuan Pengarah Filem tu masih kekal lagi kan? InsyaAllah rasanya tak perlu nak tubuhkan persatuan baru. Tak payah. Tak perlu kan? Lupakan. And then lepas tu macam mana dengan ahli-ahli FDM? Adakah menyokong ke macam mana ke? Apakah perasaan diorang sebenarnya? Ada itu dia John. Itu okey Cik John. Macam mana? Okey. Alhamdulillah feedback daripada ahli-ahli FDM mereka masih kekal lagi dan sangat menyokong. Terima kasih banyak-banyak. Mereka sangat mengharap agar FDM ini cepat kembali pulih. Seperti buat kata Datuk Zul tadi, kita dah temui jalan positif. Cuma tunggu masa untuk kita announce secara official. InsyaAllah mungkin kita akan datang sini lagi untuk buat live. InsyaAllah. So you all jangan risau lah. Persatuan Pengarah Filem ni masih lagi bertahan. Yalah kan, insyaAllah. Cik Mat John, macam mana usaha kebajikan yang telah dilakukan sebelum ni lah dengan persatuan? Saya start dari yang konflik dulu lah. FDM sebelum ni kita ada bekerjasama dengan Pekeso lah kan. Pekeso ada dan kita dah cuba menarik semua ahli untuk mencarum, tetapi agak duka cita lah sebab mencarum cuma seorang. Apabila seorang, saya suruh dia pergi direct dengan Pekeso lah. Lepas tu kita ada cari solution lain. Ngam-ngam masa tu dah COVID. Cuma sekarang ni kita nak mensyaratkan balik apabila FDM pulih nanti kan. Kami dah sebulat suara di mana kita mewajibkan setiap permohonan baru ataupun nak renew keahlian baru diwajibkan mencarum Pekeso tu. Mungkin KWSP sekali lah kalau perlu kan. Sebab apa? Ini amat penting. Apa yang kita nampak sebelum ni, salah seorang ahli kita kemalangan di Ipoh baru ni kan. Alhamdulillah dia antara yang mencarum kan. Semua orang kenal kan Wan Shah, tapi dia dah dapat orang panggil apa tu yang nak melaka tu kan, dapat dia punya rehab punya yang bernilai ratusan ribu ringgit kan. Sebab dia ibaratkan satu badan dia total loss kan, buat tulang-tulang patah apa semua. Jadi apabila
dia adalah ahli Perkeso juga, dan dia dapat dia punya imbuhan dah kan. Kita nampak. Begitu juga dengan kita ada cerita sedih baru ni, di mana presiden kita pun meninggal kan. Dia meninggal pun sebelum tu dia di pejabat, tengah-tengah ada urusan, tapi waktu tu dah selepas di pejabat tu dah dia masuk hospital. Sempat tak mencarung? Okey, dia mencarung melalui Profima. Melalui Profima. Masa tu Profima ada buat hari Profima tu, termasuk saya. Mencarung waktu tu, di mana kita ada 100 orang 100 orang yang telah ditaja oleh Finas. Di Finas. Pada waktu tu. Finas. Terima kasih Finas. Dan antara pencarum dia presiden kita, dan beberapa orang lagi ahli majlis FDM dan juga ahli-ahli kita yang hadir pada waktu tu. Tapi alhamdulillah sekarang urusan untuk matan Allahyarham presiden kita, Encik Ahmad Ibrahim atau Mak London, sedang diuruskan oleh Perkeso dengan keluarga kan, melalui Profima punya ni lah pembiayaan. Kenapa saya tak dapat? Datuk datang pada hari tu. Datuk tak ada waktu tu. Cuba kalau Datuk ada, mesti Okey, tapi saya dah mencarum. Jangan salah pula saya dah mencarum. Saya mencarum pun melalui Profima. Saya dah mencarum. Okey, alhamdulillah. Thank you Datuk. Okey, Tok, Profima ada mencadangkan untuk ahli-ahli FDM untuk mencarum Perkeso ni kan, bersama dengan Profima sebagai Profima adalah ejen. Jadi kita tak adalah kita katakan macam ahli-ahli FDM wajib harus menjadi ahli baru dia boleh mencarum Perkeso. Tidak. Okey, Profima memberi satu laluan yang mudah untuk ahli-ahli FDM untuk mencarum Perkeso melalui Profima. Kan? Apa kata? Boleh ke Tok? Dia gini sebenarnya memanglah kita tahu nak mencarum ni tidak semestinya menjadi ahli FDM, tetapi kita ingin mensyaratkan sebab dia kita tahu dia punya kepentingan kepentingan dalam mencarum ini untuk nak kata cover anything happen, apa-apa jadi, apa-apa kemalangan yang berlaku, kita tak pernah tahu bila akan berlaku perkara-perkara yang orang kata aksiden ke, patah riuk ke kan. Jadi macam Mak John cakap tadi lah, sebelum ni pernah kita mewar-warkan pada ahli kita untuk mencarum dalam Perkeso ini, tetapi nampaknya bukan soal sambutan tau. Sambutan kita dapat memang orang kata kurang tu, mungkin kesedaran kesedaran yang tak nampak tu, ahli kita tak nampak. Tapi mungkin kita akan mewawarkan orang kata lebih meluas selepas ini, supaya biar ramai artis kita nampak kepentingannya untuk mencarum. Itu yang mustahak. Saya pun rasa yang lepas ni mungkin satu orang yang masuk mungkin kesedaran tu belum ada, ataupun tak sampai kepada pada semua ahli. Jadi insya-Allah kita akan berusaha lebih lah. Okey. Dan sebenarnya dalam skim SKSPS ni berapa tahu Tok? RM46 pusing setahun. Murah je. Betul tak? Dibaratkan kalau kita lah, kalau lelaki lah, kau hisap rokok satu kotak tu satu hari berapa? Itu rokok tak boleh cakap. Cakap okey. Rokok sensitif. Dia orang dah berasap ni, dia tak kisah berapa pun. Okey. Cumanya boleh tak Tok, sementara menunggu FDM untuk bukan diaktifkan, untuk mendapat kelulusan kembali, boleh tak kalau kita minta ahli-ahli FDM yang mana bersama dengan Profima untuk mencarum? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Ini khas ditujukan pada ahli-ahli FDM. Kita ada kategori-kategori ahli kita, ahli A, kita ada ahli bersekutu, kita ada ahli amatur, dan ahli FDM ni hampir seramai 2,000 orang. Wow, 2,000. Banyaknya. Tapi tak boleh lawan Profima lah. Kan Profima ramai. Dan memang saya mengharapkan sangat ahli-ahli kita ni mencarumlah di Perkeso dengan harganya yang kita tahu memang
Macam tadilah kata beli rokok tu lagi mahal. Dan harga sekali kita masuk pun memang setahun. dia untuk setahun tu. Untuk setahun. So please, ini untuk kepentingan kita juga, family kita kan. Jadi apa-apa hal kalau jadi, kita dah tahu dah, kita adalah yang orang kata bagi menampung kita punya hospital ke, ataupun menampung perubatan kita, ataupun apa sajalah yang berkaitan dengan untuk membantu kita dalam masa kita susah nanti. Ya, betul. Sebabnya lagi salah satunya adalah faedah orang tanggungan. Maksudnya jika berlaku apa-apa pada kita, kematian ke, bukanlah kita tak kata kita nak meninggal kan, tapi kita anak-anak kita tu sehingga umur dia 18 tahun mendapat allowance. Masuk isteri kita. Di situ saya nak nambah sikit. Saya dipahamkan oleh pihak Perkeso tu lagi. Memang macam kita bukan setakat meninggal, yang sakit, contohnya yang macam sakit, ahli kita baru ni sedang menjalani rawatan. Orang yang menjaga tu, contohnya isteri ke anak ke, mendapat allowance tu. Ya, betul. Dapat allowance jagaan tu. Jagaan. Bermakna tidak membebankan sebenarnya. Dalam kos yang kata tadi RM46 tu, itu dia punya imbuhan. Datuk, kalau misalnya kita tak dapat bekerja tapi disebabkan oleh bukan penyakit, kemalangan yang telah kita lalui kan, kita lumpuh ke apa, kita dapat pencen ilat seumur hidup, Datuk. Ya ke? 1,000 lebih. Dia akan naik, dia akan harga pula. Dia punya pencen tu akan meningkat apabila kalau dia tengok kita punya paralyze kita tu, dia tengok apa kekurangan kita sebab kita tak boleh bekerja, so dia bagi kita pencen ilat. Bagus tak tu? Bagus kan? Sangat-sangat bagus. Ini yang orang kata semua orang tak tahu tu. Yalah, kebanyakan kita dalam industri ni, maupun FDM ataupun firma ataupun seniman, kita ni kebanyakan freelance. Memang kita tak macam kerajaan, kerja kerajaan lah, ataupun pejabat awam yang ada pencen. Kan kita ni, inilah pencen kita. Dan kita kerja pula memang orang kata project by project. Kadang-kadang kita ada kerja, kadang-kadang kita akan berehat 2-3 bulan kan. Tapi kalau macam Perkeso ni, dia cover tak kalau kita tidak bekerja? Tidak, masa kita belum bekerja. Okey. Itu saya nak tanya. Okey, sebenarnya macam ni. Perkeso hanya cover ni hanya kemalangan atau apa-apa yang berlaku disebabkan di waktu bekerja. Kata kita ada sakit jantung. Tapi disebabkan kita boleh nyatakan situ stres kita sebab bekerja tu yang menyebabkan kita jantung. Begitu. Dia kena begitu, minta maaf dah Perkeso kan. Tapi dia kena begitu. Dia berkait lah. Macam mana pun dia berkait dengan kerja. Pasal kita ni industri kreatif, dia banyak berfikir. Kadang-kadang kita duduk, kita belum lagi turun dalam set pun kita berfikir tentang kerja. Betul. Stres kan. Stres, tiba-tiba jatuh tangga kan. Tiba-tiba jatuh tangga. Okey, sekejap. Laporan kena buat laporan pada polis, kita kena nyatakan saya on the way pergi bekerja, tiba-tiba saya terjatuh. Itu boleh tu. Itu boleh. Okey, tapi kalau misalnya penyakit tu penyakit asal, maksudnya dia dah ada penyakit kencing manis dah lama, itu tak boleh dah tu. Pasal kencing manis dia dapat sebelum dia bekerja. Tak, maksudnya dia tak ada kena mengena bekerja. Takkan cakap handy, waktu saya bekerja, handyman saya buat minuman yang manis-manis sebab tu saya kena kencing manis. Itu tak boleh lah. Okey. Okey. Ada apa-apa kata nak cakap ni? Saya nak sarankan lagi sekali lah kepada semua adik-adik FDM. Kita akan lalui satu lagi fasa gelombang yang agak hebat lepas ni. Maksudnya mungkin kita dah pitching banyak kan, mungkin kerja akan menambah kan. Di situ kita dah lupa dari segi kesihatan kita, dari segi kebajikan diri sendiri kita, yang terutamanya yang freelance ni lah kan. Baik mencarum kan, dapat job ke tak dapat job, carilah RM46 ke RM50 tu, mencarum lah. Sebab apa, lepas ni kita dah sibuk, kita dah lupa benda-benda tu semua. Okay? Jadi apa-apa berlaku, kita bukan minta, tapi benda tu akan jadi. Kan, tanpa kita plan. Kan, jadi sekurang-kurangnya
adalah Perlindungan. kan. Betul, perlindungan. Mungkin kita tak mampu nak beli insurans yang bayar, yang komit setiap bulan ya. 200-300 ribu, mengikut umur pula lagi tinggi, Peningkatan umur ya. lagi tinggi kan. Kita ni umur semuanya dah tinggi-tinggi kan. Jadi dengan pencaruman perkeso ni mungkin kita mampulah kot kan. Saya tak percayalah kalau ada yang kata tak mampu. Umur dah tinggi kan, bukan dah tua. Umur dah tinggi. Okey, tapi saya percaya memang kebanyakan daripada penggiat seni ni ramai tak ada insurans. Itu saya tahu. Dan ramai yang tak mampu pun mengambil insurans. Pasal insurans ni kita tahulah dia pelbagai insurans ada. Bukan saya kata insurans tu tak bagus, tetapi kesedaran untuk melindungi diri kita dan keluarga kita itu mustahak. Tidak kira lah kita nak ambil insurans ke, kita nak ambil perkeso ke, tapi saya cadangkan perkeso dengan kemampuan kita ni. Terutamanya industri seni ni kita tahu kebanyakannya macam tadilah kita kata kebanyakannya freelance. Freelance tidak kira lah artis ke ataupun pekerja di belakang tabir ke ataupun pengarah ke ataupun scriptwriter ke, kebanyakannya memang freelance, pekerja sambilan. Jadi ambil peluang ini untuk melindungi diri kita. Kalau tidak, banyak kali terutamanya Mak John ni dia tahulah, dia yang handle biro kebajikan. Jadi kita tahu macam mana bila ramai penggiat ataupun ahli daripada FDM bila keadaan susah tu memang akan tercari-cari dekat mana untuk mendapatkan bantuan kan. Jadi at least untuk diri kita dan keluarga kita utamakanlah supaya adalah adalah untuk nak orang kata kita ada perlindungan lah. Itu yang mustahak. Betul. Kita berpengalaman apa musibah yang lalu ni, COVID tu, kita habis 76,000 termasuk barangan dan juga cash. Semua nilai tu 76,000 untuk memberi bantuan. Di mana waktu itu tidak ada siapa-siapa yang nak hulu bantuan lagi. Maksud tu maksudnya FDM persatuan yang pertama yang bagi cash. Okey. Yang lain semua bagi bentuk barangan. Okey, yang bernilai RM50 hingga RM100. Tapi FDM saya berbincang dengan mantan kita punya presiden, dengan timbalan presiden kita. Waktu itu kita kena bagi cash. Sebab apa? Orang semua dah bagi barangan. So dia orang tak ada cash. Barangan tu tak ada, dalam tu tak ada susu anak. Pampers anak tak ada. Betul. So kalau kita bagi cash, so makan dia akan dapat. Kan? Jadi yang cash tu dia boleh beli pampers anak, susu anak dan sebagainya lah, yang keperluan lain, bayar bil api ke buat apa. Buat apa kan? Sebab kita ada yang kes sampai ahli kita duduk kat bawah tangga, kena halau rumah apa semua. Ada. Yang tu kita dah bantu tahap dia dapat pindah rumah baru. Dan dua kes. Satu lagi pengalaman kita, kita tu kita dah bantu pindah rumah baru. Dan kita dah dapat bantuan daripada JAIS apa semua kan, zakat apa semua kan. Tapi zakat dia ada period dia kan. Sampai sekarang dah tak ada kan. Sekarang ni saya berusaha juga untuk dia teruskan dapat. Tapi apabila tanya dia perkeso tak ada, Allah yang tu yang ada. Kenapa kan zaman dia mungkin tak tak ada push daripada pihak ni kan, macam persatuan ambil lah perkeso untuk masa depan. Mungkin tak ada kan. Jadi penderahan tu tak ada. Jadi dia menanggung sendirilah sekarang ni, mengharapkan seperti apa semua. Tapi alhamdulillah Prof Hema ada bantu juga dari segi program KSO itu hari. Dapat lah. Tapi baru ni dia hubungi saya lagi. Jadi saya bagilah buat apa yang mampu, terpaksa buat tabung. Sebab dengan keadaan FDM sekarang ni kita tak berapa berani nak push sangat. Sebab apa, akaun tu memang kita tak boleh kacau sebab kena directkan dia. Jadi saya tak dapatlah nak calculate berapa kan. Tapi alhamdulillah sebelum kejadian kemula FDM ni COVID melanda tu, kita dapat lebih kurang saya total balik 76,000 termasuk barangan kering, cash, dan kita buat tour sampai ke Johor kan. Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
KL dah tentulah kan. Ada juga kita bergabung dengan Profimo masa itu kan. Dengan seniman banyaklah kita buat. Tapi setakat itu je lah. Untuk nak teruskan tu kita tak dapat lah. Jadi saya mengharapkan kita kena prepare balik. Kita tak tahu apa akan datang pula, jenis apa pula penyakit, musibah apa pula akan datang kan. Jadi saya sarankan semua ahli-ahli Profima dan juga kru-kru semua FDM yang freelance ni kan, sila menjarum pakai suit. Itulah yang dapat membantu kita masa kita susah nanti. Sekarang berapa ramai rasanya yang dah mencarum di bawah Profima? Okey, Profima sekarang ada tak sampai 1,000 lagi. Disebabkan okey, mungkin disebabkan pertamanya kita semenjak dah tak ada Polda Citra tu. So bila dia tak renew, kita tak dapat. Sebenarnya memang kita bukan kita buat paksaan lah, macam kita wajibkan mereka apabila renew you have to pay perkeso. Jadi bila yang ramai tak renew tu jadi gitulah. Jadi kita dah hampir nak sampai ke 1,000 orang lah. InsyaAllah selepas ini kita yang saling membantu. Kita akan war-warkan ramai mana yang boleh mencarum. Betul. Mungkin kita boleh juga masukkan antara syarat dalam form apply untuk jadi ahli FDM tu. Salah satu tu mencarum. Betul. Tak kisah mencarum tu dekat FDM dan saluran kat sini ke Profima tak masalah kan. Kita bincang benda tu kan. Kerap juga kita berbincang sebenarnya. Sebab apa? Mungkin FDM tidak ada cukup ruang untuk kita nak menguruskan. Tapi dah kita ni Profima dan FDM dah memang dah sentiasa bekerjasama kan. Macam saya bukan kata saya ini FDM saja, saya pun sebenarnya ahli Profima, juga ahli seniman, ahli Profima. Saya pun ahli juga kan. Jadi kita saling bantu membantu. Bukan Datuk saja. Saya pun. Saya pun. Tapi dia ada extra satu sebab dia ahli, dia kopro Jadi ini semua kesedaran sebenarnya. Kesedaran. Betul. Saya ahli Profima ni sebenarnya dari tahun 96. Kan dari mantan presiden masa tu Syed bin Hayu tak salah saya kan. Sampailah sekarang ni saya masih lagi ahli ni. Kan. Jadi kalau tak ada job pengarah tu bolehlah saya jadi handyman ke apa ke. Lampu. Tapi tetap kena ada peso. Tak kisahlah jabatan apa pun. Betul. Pengarah ke, handyman ke, cameraman ke, kena ada. Kena ada kesedaran tu kena ada lah. Sebagai pelindung untuk masa hadapan. Jangan mengharapkan sponsor dari FINA saja atau sponsor daripada persatuan. Inisiatif sendiri itu pun penting. Kadang-kadang kita sebagai manusia pun kita segan juga nak minta bantuan kan. Betul. Tak minta kan, tak orang kata kita tak ada pula orang kata simpanan. Kadang-kadang tak ada simpanan. Bila tak ada simpanan nak minta bantuan malu kan. Betul. Jadi itu pentinglah, kesedaran tu kena ada lah. Kesedaran kena ada. Itulah. Okay. Saya sebenarnya dah pernah pengalaman. Okey, apa dia pengalaman dia tu? Pengalaman dulu saya bermula sebelum saya mengarah pun, bukan kata sebelum mengarah, masa mengarah pun saya juga buat stunt. Dulu kan, jadi saya juga jadi koordinasi stunt. Jadi scene langgar kereta ke, scene kalau tengok filem Suciran Debu tergantung kat bangunan bernama. Kemudian adalah banyak scene fighting, scene orang kata lasak lah. Jadi sebenarnya dah banyak kali dah saya masuk hospital. Kaki retak 2, pinggang kan. Jadi banyak juga retak ke apa. Tapi tak ada mencarum di mana-mana. Tak ada insurans, bayarlah sendiri. Betul. Baru tahu macam mana duit kita simpan bekerja tu, tiba-tiba kita buat stunt kena hari tu memang hari kita terkena. Keluarlah bajet sendiri. Baru tahu benda tak cukup. Time tu barulah kita nak minta bantuan. Jadi janganlah jadi sampai pengalaman yang macam tu. Betul. And then caruman juga dia sebenarnya tidak ada had umur. Tidak ada had umur. Tak ada had umur. Lagi satu saya nak tanya kan. Saya terfikir tau.
macam kita ni banyak dekat di lokasi di lokasi membahayakan, tu sungai, laut, gunung atau udara kan. Okey, macam penulis skrip kan, dia kat office ke kat rumah kan, tempat yang safe kan. Okey. Ada kemungkinan ke dia akan boleh mencarung untuk Tak bagi selamatkan dia selagi bekerja lah. Dia selagi bekerja, dia akan laporan dia akan laporan adalah dia sebab tu dia bekerja sebab dia sebagai penulis skrip. Tak kisahlah dia di mana pun dia tengah bekerja. Yalah, betul lah. Zaman dulu kalau kita nak tahu penulis skrip ni dia suka pergi kat pulau, pantai, kat tempat yang sunyi, yang kononnya untuk mendapatkan ilham. Mana tahu nak ikut accident kemanangan ke mana kita tahu kan. Betul. Kan, tapi apa-apa pun kita boleh konsult dengan pekeso untuk sebarang apa ni. Tapi yang pastinya kadar kematian tu memang dapat lah. Alhamdulillah. Itu tak kisahlah you dekat mana ke, bukan bekerja ke, itu memang dapat. Itu yang kita usahakan dengan keluarga Allahyarham mantan Presiden kita Ahmad Ibrahim atau Mak London yang sedang dalam proses tengah memproses dengan bantuan Prof Himah sendiri lah kan. Sekarang ni tengah proses lah, harap manfaat tu dapatlah insya-Allah. So itulah. Okey, so terima kasih. Berapa minit dah kita ni sebenarnya? Kita dah berapa minit sebenarnya? Kita nak setengah jam Ya? 20 minit. Lagi 4 minit lagi. Okey, lagi 4 minit lagi. 4 minit lagi kita menamatkan siaran. Ya, kita menamatkan siaran. Okey, nak kata-kata terakhir dah. Dia dah kata terakhir dah. Kata-kata terakhir tu yang bahaya tu pasal cerita pasal hairan kematian. Itu kata-kata terakhir. Bahaya tu. Tapi kita kata-kata penutup, kata-kata penutup sebenarnya kan. Okeylah, mohon Datuk dah buat penutupan. Okey. Okey, disebabkan topik kita ni adalah topik tentang caruman perkeso. Jadi kalau kata penutup saya, sekali lagi saya sarankan seberapa ramai ahli-ahli kita, penggiat seni, tidak kiralah daripada Persatuan FDM ke, Prof Himah ke, seniman ke, mencarumlah macam kita dah bincang tadi ini dah kira pada saya satu keperluan. Jadi supaya kita tahu adalah pelindungan untuk kita di masa-masa kita susah nanti. Ya, okey. Cik Majon. Okey, saya berterima kasih kepada Prof Himah, Presiden Prof Himah juga Prof Himah yang sudi mengadakan live ni kan untuk sama-sama kita memberi kesedaran termasuk diri saya sendiri kan untuk mencarum Perkeso. Dan terima kasih Perkeso yang sedang memproses kes-kes yang sedang berjalan sekarang di atas ahli-ahli kami FDM, mantan Allahyarham Presiden kami. Terima kasih, agak cepat dapat, senanglah tidur kan. Dan ada yang tengah jalankan perubatan tu. Semoga dipermudahkan. Semoga dimudahkan dan cepatkan sembuh kan. Yang saya nak puji sikitlah Perkeso terbaik. Ya, tentunya Perkeso memang terbaik. Okey, anda semua kena mencarum Perkeso, okey? Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi.